Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini kita akan pergi kepada subjek Geografi Tingkatan 3 Bab 4 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia. Dalam bab ini, apa yang akan pelajar pelajari ialah mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, menghuraikan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi, menjelaskan melalui contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan merumuskan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Oleh itu, cikgu hanya akan memfokuskan kepada apakah jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Part poin 1, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, yang mana pelajar-pelajar perlu tahu iklim khatulistiwa yang panas dan lembat sepanjang tahun akan menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Antara contohnya ialah hutan hujan tropika yang terdapat di Banjaran Cendrawasih. Yang kedua ialah hutan paya air masin di Laut Matang Perak. Yang ketiga, hutan pantai di Gunung Terengganu. Dan yang keempat ialah hutan paya air tawar di Tasik Berar Pahang. Seterusnya, kita akan lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi ini dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung dan juga hutan pantai. Di sini terdapat dua gambar, iaitu contoh hutan gunung di Taman Negara Gunung Buloh Sarawak dan juga hutan pantai di Pulau Sipadan Sarawak. Seterusnya, kita memfokuskan kepada hutan hujan tropika, yang mana pokok-pokok di hutan ini kelihatan berlapis-lapis dan malah hijau. Daun pokok bersaiz lebar, pokok yang tinggi dan dahan yang tersebar, hujung daun berbentuk tirus untuk membolehkan air hujan mengalir turun dengan mudah dan cepat. Di sini terdapat gambar iaitu akar banig yang mana terdapat pada lantai hutan, iaitu berketinggian antara 0 hingga 10 meter. Manakala lapisan tengah iaitu 10 hingga 20 meter, kanopi ataupun silara iaitu 20 hingga 40 meter dan juga renjong ataupun emergent 40 hingga 50 meter. Kita lihat pada glosari yang mana renjong ini ialah pokok yang tumbuh pada ketinggian di antara 40 hingga 50 meter di atas lapisan kanopi. Manakala silara, bahagian dahan dan pokok-pokok yang tinggi seolah-olah bersambung dan berbentuk seperti bumbung. Di sini cikgu akan terangkan lebih terperinci berkenaan dengan 4 jenis lapisan hutan hujan tropika. Yang pertamanya, lantai hutan yang mana ketinggian pokok kurang daripada 10 meter, tumbuh-tumbuhan jarang berlaku kerana kurang mendapat cahaya matahari, dilitupi oleh daun kering dan dahan reput, terdapat tumbuh-tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan reput. Lapisan yang kedua iaitu lapisan tengah. Ketinggian pokok di antara 10 hingga 20 meter, pokok-pokok kecil, terdapat tumbuh-tumbuhan epifit yang menumpang di atas pokok lain, terdapat juga tumbuh-tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam dan mineral dari pokok tersebut. Yang ketiga ialah lapisan kanopi ataupun silara. Ketinggian pokok di antara 20 hingga 40 meter, lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. Yang keempat ialah lapisan renjong ataupun emergent. Ketinggian pokok di antara 40 hingga 50 meter, pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat, batang lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Di sini kita akan terangkan berkenaan dengan hutan pantai. Hutan pantai tumbuh di kawasan pantai yang berpasir. Jenis-jenis pokok yang terdapat di kawasan ini adalah seperti pokok ru, tapak kuda, pokok renek, mengkuang, cemerlang laut, bintangun laut, kelak jambu laut dan pokok kelapa. Pokok-pokok yang terdapat di sepanjang pantai mempunyai ketinggian yang berbeza-beza. Pokok ru tumbuh tinggi sehingga 40 meter, mempunyai batang lurus, tinggi dan berbentuk silinder. Tumbuh-tumbuhan menjalar seperti tapak kuda sesuai hidup di pantai yang berpasir.
Profil hutan pantai di bawah menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut jarak dari laut. Di sini, pelajar-pelajar boleh melihat gambar-gambar berkenaan dengan pokok tapak kuda, pokok ru, pokok renek, pokok kelapa dan juga pokok bengkuang. Seterusnya kita akan pergi kepada hutan paya air tawar. Terdapat di kawasan bersaliran buruk yang sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik. Antara jenis pokok yang tumbuh di hutan ini ialah mengkuang, mersawar paya, meranti paya dan kempas. Terdapat juga pokok-pokok jenis berkayu keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk, rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawah. Kita lihat gambar rajah 4.3 profil hutan paya air tawar yang mana terdapat 3 peringkat lapisan, iaitu lapisan pokok renek. Okey, lapisan A ini merupakan lapisan pokok renek. Tumbuh-tumbuhan adalah jarang kerana kurang cahaya matahari dan juga lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Bahagian B iaitu lapisan tengah, pokok bersaiz kecil dan sederhana, dan bahagian C ialah kanopi ataupun dipanggil silara, yang mana pokok dia berkayu keras dan tinggi membentuk kanopi yang tidak sejajar ataupun tidak samalah. Okey, dalam rajah 4.1 terdapat jenis akar dan kegunaannya. Antaranya ialah akar udara, akar pneumatofor, akar banis dan akar jangkang. Akar udara dan akar pneumatofor yang mana contoh pokoknya ialah bintangun laut ataupun perupuk. Kegunaan ialah membantu menyerap oksigen. Seterusnya ialah akar banis dan akar jangkang yang mana pokoknya ialah meranti paya, kelat dan juga merbulan. Kegunaan ialah menyokong pokok daripada mudah tumbang di kawasan yang menakung air. Di sini terdapat gambar pokok yang dikenali sebagai pokok bintanggor laut. Seterusnya kita pergi kepada hutan paya air masin. Hutan ini banyak terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk, berlumpur dan terlindung tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang. Ditumbuhi pokok bakau, nipah, lenggadai, tumbu merah, paku pakis, gelam, ramin, jongkong dan juga nibung. Tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut. Di sini pelajar boleh lihat pada rajah 4.4 profil hutan paya air masin yang mana tumbuhan-tumbuhannya adalah berbeza mengikut jarak dari laut. Kita lihat pada peringkat pertama ini iaitu pokok bakau yang terdiri daripada akar ceracak dan juga akar jangkang. Yang kedua ialah pokok nipah, pokok paku pakis laut dan juga pokok nibung. Seterusnya kita pergi lihat kepada jadual 4.2 jenis akar dan huraiannya. Jenis akar ceracak iaitu pokok bakau api-api dan perpat. Huraiannya yang mana berfungsi untuk pernafasan, kekurangan oksigen kerana ditenggelami air masin, keluar menegak dari tanah lumpur. Manakala akar jangkang, bakau kurap dan bakau minyak ialah tumbuh di bahagian pangkal batang pokok, masuk ke dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang, menyokong pokok daripada mudah tumbang. Seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan hutan gunung. Terdapat 4 ciri-ciri lapisan hutan gunung, iaitu kita lihat pada ketinggian 1,200 sehingga 1,800 meter, yang mana lapisan hutan dia iaitu hutan montana, bahawa dikenali sebagai hutan daun luruh, ketinggian pokok di antara 15 meter hingga 33 meter. Jenis pokok pelajar-pelajar boleh lihat iaitu pokok oak dan juga laurel. Tumbuh-tumbuhan epifit seperti orkid dan paku langsuya.
Seterusnya iaitu pada ketinggian 1,800 sehingga 2,900 meter, hutan Montana atas terdapat pokok-pokok daun tirus. Kebanyakan pokok adalah rendah. Ketinggian pokok di antara 1.5 meter hingga 18 meter. Hanya terdapat satu lapisan hutan sahaja. Lantai hutan yang lembap dan ditumbuhi lumut. Antara jenis pokoknya ialah pokok pine, pokok spruce, gelam gunung, tumbuh-tumbuhan epifit, lichen dan juga lumut, bunga rafflesia, periuk kera dan pokok rhododendron. Pada ketinggian 2,900 hingga 3,500 meter, tumbuhan hampir alpine. Terdapat hutan campur jenis pokok bantuk dan rumput. Pokok Rennet conifer, rumput jenis low buttercup, banyan, ebride, red seneca dan juga periuk kera. Manakala melebihi 3,500 meter tumbuhan alpine, terdapat tumbuhan rennet dan lumut. Antara contohnya ialah orkid dan juga lumut. Okey, ini adalah contoh pokok bunga rafflesia di Banjaran Crocker, Sabah. Okey. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap pelajar dapat memahami berkenaan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Dan tugasan yang cikgu akan berikan selepas ini, yang mana pelajar perlu menyiapkan nota berkenaan dengan tajuk bab 4 tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Bagi tugasan lain, cikgu akan maklumkan kepada pelajar di dalam WhatsApp. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.